rasa apa benda penjijatan air ni, apa yang kita nak fahamkan tentang penjijatan air ni. Okey, sebelum kita pergi lagi jauh lagi lah, kita kena faham dulu. Sebelum kita pergi jauh dalam sains ni, kita memang kena tahu setiap maksud setiap benda sebelum kita pergi lebih jauh. Okey, penjijatan air ni kita kena faham dalam buku teks sendiri dah bagi tahu bahawa penjijatan air bermaksud proses. Ia adalah satu proses. Tak nampak apa penjijatan? Tak nampak. Okey, penjijatan ni adalah satu proses yang menukarkan air menjadi wap air. Apa tu? Tak faham juga. Okey, contohnya kita tuang air. Kita ada air, kita tuang di atas permukaan atau kita tuang dalam besin. Okey. Dalam besin ni kalau kita perasan lama kelamaan air di dalam besin tu sendiri akan hilang. Perasan tak? Kemana air tu menghilang? Kemana dia pergi? Terbang ke? Pergi tempat lain ke? Bagaimana? Kita ingat bahawa apabila kita tuang air dalam besin, air tak akan menjadi wap air. Ini adalah air. Bila kita biarkan beberapa hari, dia akan menjadi wap air. Wap air ni, okey, cuba kita bayangkan kita panaskan air. Ini adalah api. Okey, kita panaskan air. Dan kita panaskan air, kita panaskan pada suhu 100 darjah Celsius. Itu adalah taktik dingin. Bila kita panaskan pada 100 darjah Celsius, kita perasan tak ada suatu benda yang nampak. Kita tak nampak dia macam dia ada keluar-keluar rasa panas-panas. Kita pegang macam ni, okey, dia ada rasa panas. Itu adalah wap air yang dihasilkan apabila air dipanaskan kepada 100 darjah Celsius. Okey, bila air dipanaskan, dia akan berubah menjadi wap air. Ni yang ada nanti dalam topik. Ada tu bukan topik, dia ada dalam satu slide dalam konteks tu awak perasan. Ada proses pertukaran daripada ais menjadi kepada air menjadi kepada wap air. Itu adalah beberapa fasa yang di mana air ni akan berubah. Tapi itu nantilah kita nak explain tu. Jaga explain ni. Wap air ni dapat jadi wap air. Penjijatan tu lah namanya penjijatan air yang awak suruh keringkan baju. Okey, awak keringkan baju di ampaian. Okey awak keringkan baju dekat ampaian kering, panas-panasan, tahu tak panas, awak keringkan, kemudian dia akan jadi kering. Bila dia kering, yang keluar daripada baju itu adalah wap air. Yang tinggal kat sini dah tak ada air. So wap air ni dah sekejap dia akan pergi ke mana-mana saja. Molekul ni adalah kecil. Dekat sini molekul banyak-banyak dan dia dah keluar, dah jadi wap air, maka keringlah baju tu. Tapi kita bukan cerita pasal baju, kita nak cerita bahawa penjelasan air itu adalah proses pertukaran air yang basah. Okey. Faham? Okey, ada yang tanya, cikgu, macam mana nak bezakan antara lekatan dan juga lekitan? Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita sendiri kena faham dan bezakan apa itu maksud antara lekatan dan lekitan. Okey, lekatan ini dalam buku teks dia dah bagi tahu bahawa lekatan adalah daya tarikan antara molekul yang berbeza. Ingat, melekat ialah apa dia, iaitu daya tarikan antara molekul yang berbeza. Manakala bagi lekitan bermaksud daya tarikan antara molekul yang sama. Nampak cikgu highlight kat sini, ini adalah molekul yang sama. Jadi apa yang kita nak kaitkan dengan kehidupan kita, apa yang kita nak fahamkan dengan lekatan dan juga lekitan. Okey, di sini cikgu dah lukis kat sini. Kita ada, bayangkan kita pegang segelas air. Okey, segelas air ni ada air dan juga gelas. Macam cikgu contohkan ya. Ini adalah gelas dan ini adalah air. Okey, kita sendiri tahu bahawa air itu memiliki elemen ataupun molekul ataupun kita panggil sebagai H2O. Ini adalah air. Dan H2O ni, kalau kita belajar lagi jauh, dalam air dia ada banyak molekul H2O. Dan air tu sendiri dia bukan benda yang kecil tau. H2O ni benda yang kecil, ni benda yang kita tak nampak. Okey, bentuk H2O ni lebih kurang macam ni lah. Cikgu akan lukiskan. Ini H dan juga ni O. Okey, dalam air ni dia ada banyak molekul H2O dalam dia. Ada banyak H2O. Banyak kan air dalam tu. Okey, dia orang ni, air ni, dia akan berinteraksi antara sama sendiri bersama dengan air yang lain. Faham kan? Akan berinteraksi dengan air yang lain.
dia akan berinteraksi antara masing-masing. So dia ada banyak molekul air dalam tu, dan daya tarikan antara mereka berdua ni, kita tengok bentuk ni kan sama, H2O dia sama. So dia adalah lekitan yang kita panggil sebagai lekitan. Daya tarikan yang sama, nampak H2O dengan H2 adalah sama, betul tak? Okey, kalau kita nak bezakan lekatan pula adalah H2O dengan gelas. H2O interact dengan gelas, nampak tak? Ni kan dinding gelas, nampak tak? Okey, dinding gelas berinteraksi, bukan interaksi, dinding gelas dan juga dengan H2O adalah dipanggil sebagai daya tarikan yang berbeza. Nampak, gelas dan juga air. Bukanlah cikgu nak kata dinding gelas tu molekul, tapi cikgu nak bagi kamu semua faham antara molekul yang berbeza, H2O dan juga gelas. Okey, setakat ni cikgu harap awak faham ya. Cikgu nak bezakan, kalau kita nak bezakan dari lekatan kita kena ingat, kita pegang segelas air yang di dalamnya berinteraksi antara sesama sendiri dipanggil sebagai lekitan. Interaksi antara gelas dan juga bukan interaksi, daya tarikan antara air dan juga dinding gelas dipanggil sebagai lekatan. Lepas ni kalau kita memegang sesuatu, kita akan panggil melekat. Kalau lekit di antara, macam mana kata lekit ni? Antara benda yang sama, contoh tangan kita melekit, itu bukan melekit, melekat. Dari kat situ, faham ya? Soalan ketiga ni, ada yang bertanya kepada cikgu, nak cikgu terangkan macam mana perubahan ciri antara air. Okey, air ni dia boleh pecahkan kepada 3 kategori, iaitu nombor 1 berpecal, nombor 2 cecair, dan nombor 3 adalah gas. Okey, pertukaran berpecal kepada cecair dipanggil sebagai peleburan, iaitu kita lebur berpecal menjadi cecair. Dan cecair kalau nak pergi kepada gas, kita akan buat perdidihan. Contoh kita didih air itu, dia akan menjadi gas. Gas dipanggil sebagai wap. Faham ni? Ini adalah wap. Okey, itu adalah benda basic untuk peleburan, pengejatan dan juga perdidihan. Okey, kalau gas pula nak bagi kepada cecair dipanggil sebagai kondensasi. Faham ya? Kita akan jadikan gas tu kembali kepada cecair, dan manakala cecair kita nak kembalikan kepada pekerjaan dipanggil sebagai pembeku. Di mana kita bekukan air dalam ais, menjadi ais dan menjadi ais. Kemudian kita cuba pekerjaan nak pergi kepada gas dipanggil sebagai pemecal wapan, ataupun dalam Inggeris yang adalah sublimation. Pertukaran terus pemecal ataupun ais terus kepada gas. Dan mana kalau gas nak menjadi pemecal, juga pemecal wapan dalam bahasa Melayu. Cikgu tak faham mana bahasa Melayu pemecal wapan. Antara 3 iaitu pepecah pergi kepada gas adalah sama pemecal wapan. Tapi cikgu tulis English kat sini. Okey, untuk kita kena fahamkan ni, kalau pepecah pergi kepada gas dalam bahasa Inggeris sebut sebagai sublimation, dalam English kita dapat bezakan lah. Nampak? Okey, kalau gas pula pergi kepada pepecah dipanggil sebagai deposition, dalam bahasa Melayu still sama pemecal wapan. Cikgu sengaja tulis English supaya awak lebih faham. Okey, setakat ni saya harap cikgu harap awak semua faham ya, macam mana perubahan jirim air, iaitu pepecah, cecair dan juga gas.